Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Ahmad Zamri Mansor dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 4 ingin menerangkan dapatan tajuk kami iaitu tentang peranan sekolah terhadap masyarakat berbilang kaum. Okey, ahli kumpulan ini terdiri daripada Muhammad Azlim Aflah bin Abdullah, Muhammad Nur Hakim bin Abdul Khalid, Afiq Rifki bin Amran, Nur Amira binti Osman dan juga Nur Faika binti Khairul Anwar. Objektif kajian bagi kajian kami ialah yang pertama, untuk mengenal pasti langkah-langkah pihak sekolah dalam memupuk masyarakat berbilang kaum. Yang kedua, untuk mengkaji masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam memupuk masyarakat berbilang kaum. Dan yang ketiga, mengkaji kesedaran masyarakat terhadap peranan sekolah dalam masyarakat berbilang kaum. Bagi persoalan kajian yang digunakan untuk mengkaji kajian kami, yang pertama, apakah langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah untuk memupuk masyarakat yang berbilang kaum? Yang kedua, adakah pihak sekolah menghadapi masalah dalam usaha memupuk kesepaduan masyarakat berbilang kaum? Dan yang terakhir, adakah masyarakat masih menganggap elemen sekolah sebagai satu sistem organisasi yang dapat memperkasakan kesepaduan masyarakat berbilang kaum? Dan seterusnya, metodologi kajian kami menggunakan 3 kaedah. Yang pertama, soal selidik. Dalam kaedah ini, borang soal selidik diperlukan untuk memudahkan kajian. Borang ini diedarkan menerusi aplikasi WhatsApp dengan menggunakan Google Form. Kaedah yang kedua ialah kaedah penubual. Penyelidik telah menemu bual dua individu yang berbeza bagi mendapatkan maklumat tambahan berkaitan 3 objektif yang sumber seperti blog, kamus, buku, jurnal, artikel dan carian internet. Bagi dapatan kajian, kajian ini menggunakan kaedah soal selidik yang diedarkan kepada beberapa orang responden yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat mengikut jantina, umur, bangsa, agama dan taraf pendidikan. Soal selidik yang kami edarkan mempunyai 3 bahagian soalan yang mewakili 3 objektif kajian kami. Setiap bahagian mempunyai 6 soalan. Soalan pertama, apakah pendapat anda tentang langkah-langkah yang perlu diberi perhatian oleh pihak sekolah bagi memupuk masyarakat berbilang kaum? Responden yang teramai memilih pelajar mesti menggunakan bahasa Malaysia di sekolah seramai 15 orang. Dan yang terendah adalah sekolah vernacular perlu dimansuhkan iaitu seramai 8 orang sahaja. Dan seterusnya ialah soalan seterusnya ialah mengapakah memupuk masyarakat berbilang kaum adalah penting? Untuk soalan ini responden memilih untuk menjadikan negara lebih harmonis seramai 15 orang. Dan terendah ialah untuk menjadikan negara lebih kehadapan seramai 7 orang. Soalan seterusnya adalah, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan langkah-langkah yang dibuat oleh pihak sekolah bagi memupuk perpaduan kaum? Responden teramai memilih setuju, berpendapat mereka bersetuju dengan langkah-langkah tersebut seramai 25 orang dan tidak setuju seramai 5 orang. Soalan seterusnya adalah, apakah pandangan anda tentang langkah-langkah yang dijalankan oleh pihak sekolah pada masa kini berjaya atau tidak berjaya? Dan responden yang teramai memilih berjaya iaitu seramai 21 orang dan yang terendah adalah sangat tidak berjaya iaitu seramai 1 orang sahaja. Seterusnya, faktor terhadap sesetengah pihak yang tidak menyokong usaha pihak sekolah untuk membentuk perpaduan antara kaum. Di sini kami menyediakan 3 jawapan iaitu berlainan ideologi politik, tiada semangat cinta akan kemakmuran negara, mengamal sikap penting akan diri sendiri. Kebanyakan responden memilih berlainan ideologi politik yang membawa peratusan sebanyak 40% dan masing-masing memilih tiada semangat cinta akan kemakmuran negara dan mengamal sikap penting akan diri sendiri yang membawa 30% responden. Okey, soalan yang seterusnya, langkah-langkah yang diusahakan oleh pihak sekolah ini mampu melahirkan ramai masyarakat yang mempunyai sikap sayang
akan perpaduan antara kaum. Di sini kami menyediakan skala Likert sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat setuju. Majoriti responden telah memilih sangat setuju pada persoalan ini. Yang membawa peratusan sebanyak 56.7%. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam memupuk masyarakat berbilang kaum. Okey, di sini kami menyediakan 4 jawapan supaya responden boleh pilih. Kebanyakan responden memilih kekerapan menggunakan bahasa ibunda masing-masing di sekolah. Dan yang kedua tertinggi adalah kekurangan sokongan ibu bapa. Soalan yang seterusnya, faktor membendung masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah. Kebanyakan responden yang membawa peratusan 70% memilih untuk mengelak perpecahan kaum dan selebihnya memilih untuk mengelak negara menjadi bunduk dan mengelak keselamatan negara tergugat. Yang seterusnya kita boleh lihat sekejap. Sekolah dan masyarakat sebagai sebuah institusi yang dapat membendung masalah perpaduan antara kaum. Di sini majoriti responden memilih sangat setuju dengan pernyataan ini dan setuju dengan pernyataan ini juga. Soalan seterusnya, langkah terbaik untuk membantu pihak sekolah bersama-sama mengatasi masalah perpaduan kaum. 20 orang responden telah memilih jawapan membuat kempen-kempen di sekolah. Manakala sebanyak 5 orang responden telah memilih berbincang bersama PIBG sekolah dan PPPD dan menyediakan lebih banyak aktiviti-aktiviti pelajar sesama mereka. Seterusnya, waktu masyarakat kurang mengambil perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam memupuk masyarakat berbilang kaum adalah kebanyakan responden juga memilih mereka menganggap ia perkara yang kecil yang membawa peratusan sebanyak 50% persamaan 15 orang. Selebihnya memilih tidak faham akan konsep perpaduan yang membawa peratusan sebanyak 33.3% dan perbezaan agama yang membawa peratusan sebanyak 16.7%. Soalan yang berikutnya, bertoleransi dan bersefahaman mampu memupuk masyarakat berbilang kaum. Di sini kami menyediakan skala Likert sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kebanyakan responden telah memilih sangat setuju dengan pernyataan ini yang membawa peratusan sebanyak 53.3% dan berikutnya setuju 40% persamaan 12 orang. Terima kasih kepada rakan saya iaitu Azim. Okey, saya akan teruskan kepada soalan seterusnya iaitu adalah tentang nilai kesedaran masyarakat yang terselah daripada hasil peranan sekolah. Dekat sini kita ada 4 soalan iaitu yang kita kemukakan, iaitu yang pertama adalah sekolah memupuk masyarakat berbilang kaum, perayaan berbilang kaum disambut bersama, seni budaya masing-masing dipelajari oleh pelajar dan sikap toleransi antara kaum. Okey, untuk kita tengok kat sini adalah nilai peratusan yang paling tertinggi adalah dari segi responden adalah sekolah memupuk masyarakat berbilang kaum, iaitu peratusan menunjukkan sebanyak 43.3, iaitu responden seramai 13 orang. Yang kedua adalah perayaan berbilang kaum disambut bersama, iaitu sebanyak 23.3, responden seramai 7 orang dan lain-lain menunjukkan 16.7%, iaitu bersamaan 5 responden setiap satu. Untuk soalan yang kedua pula adalah nilai kesedaran masyarakat perlu dipupuk oleh diri setiap masyarakat. Kat sini kita ada 3 soalan. Yang pertama adalah untuk melahirkan masyarakat yang bertoleransi. Yang kedua adalah untuk memupuk sikap kasih sayang sesama masyarakat. Yang ketiga adalah untuk mengukuhkan lagi perpaduan yang sedia terjalin. Okey, yang paling kita tengok sini, peratusan yang paling tinggi responden memilih adalah untuk
melahirkan masyarakat yang bertoleransi, iaitu peratusan sebanyak 40%, iaitu jumlah responden seramai 12 orang. Yang kedua tertinggi adalah untuk memupuk sikap kasih sayang sesama masyarakat, iaitu sebanyak 36.7%, iaitu responden seramai 11 orang. Dan yang terakhir adalah 23.3%, iaitu seramai 7 orang responden. Okay, next slide. Okey, untuk yang seterusnya adalah nilai kesedaran masyarakat kita yang berada di tahap yang sangat baik. Itu adalah soalan. Okey, kita menggunakan skala Likert iaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Okey, untuk peratusan yang paling tinggi yang kita dapat adalah 46.7%, yang kekerapan menunjukkan responden adalah 4, dan yang kedua adalah paling tinggi adalah sangat setuju iaitu 40%, dan nilai kekerapan responden adalah 12 orang. Okey, untuk yang seterusnya adalah soalan tentang pihak sekolah meneruskan aktiviti menyambut majlis perayaan pelbagai kaum di sekolah. Kat sini pun kita menggunakan skala Likert yang sama iaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk dapatan hasil daripada ini, kita dapati ada pertusan yang paling tinggi adalah responden memilih setuju iaitu sebanyak 53.3%, iaitu responden seramai 16 orang. Yang kedua tertinggi adalah sangat setuju iaitu 43.3%, iaitu kekerapan responden seramai 13 orang. Okay, next slide. Okey, untuk soalan seterusnya adalah punca sesetengah pihak masih menyentuh perkara sensitiviti antara kaum. Antara punca dia adalah yang pertama adalah perselisihan faham antara kaum. Yang kedua adalah pengaruh media sosial. Yang ketiga adalah pengaruh ideologi politik. Okey, responden banyak memilih, lebih ramai memilih tentang pengaruh media sosial iaitu sebanyak 36.7 bersamaan dengan 11 orang responden. Dan juga yang kedua tertinggi adalah perselisihan faham antara kaum iaitu sebanyak 33.3%, iaitu nilai kekerapan seramai 10 orang. Dan yang pengaruh ideologi politik adalah 30%, iaitu seramai 9 orang responden. Untuk nilai kesedaran masyarakat berbilang kaum bukan sahaja digalas oleh pihak sekolah tapi oleh semua masyarakat sekeliling. Ini adalah soalan seterusnya. Kita menggunakan skala Likert juga. Responden lebih memilih sangat setuju iaitu nilai pertusan sebanyak 66.7%, iaitu kekerapan sebanyak 20 orang responden. Yang kedua adalah setuju iaitu sebanyak 33.3%, iaitu seramai 10 orang responden. Okey, seterusnya adalah hasil kajian iaitu dari kajian temu bual. Okey, untuk objektif pertama iaitu mengkaji kesedaran masyarakat terhadap peranan sekolah dalam masyarakat berbilang kaum. Jadi kajian kami dapati hasil temubuan daripada responden 1 bahawa responden 1 ini berpendapat sambutan perayaan dari setiap kaum dapat meningkatkan lagi perpaduan antara kaum. Manakala responden 2 pula mencadangkan penubuhan kelab yang merangkumi pelajar berbilang kaum. Untuk objektif yang kedua iaitu mengkaji masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam memupuk masyarakat berbilang kaum. Hasil temubual daripada responden 1 didapati bahawa dia mengatakan masalah yang dihadapi adalah disebabkan perbezaan sekolah kebangsaan dan sejak kecil lagi. Manakala responden 2 berpendapat komunikasi adalah penyebab utama masalah ini dihadapi. Seterusnya untuk objektif ketiga iaitu mengenal pasti langkah-langkah pihak sekolah dalam memupuk masyarakat berbilang kaum. Hasil temubual bagi responden 1 mendapati bahawa kesedaran masyarakat adalah di tahap yang bagus. Manakala responden kedua berpendapat kesedaran masyarakat masih di tahap yang rendah. Kita dapat lihat responden 1 dan juga responden 2 mempunyai pendapat yang berbeza. Next. Untuk bahagian kesimpulan, hasil kajian kami secara keseluruhannya
menunjukkan perpaduan kaum ni merupakan perkara yang paling penting untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk menjadikan negara kita iaitu negara Malaysia lebih harmoni. Rakyat juga bersetuju dengan langkah-langkah yang dibuat oleh pihak sekolah bagi memupuk perpaduan di antara kaum. Rakyat Malaysia juga perlulah bersatu padu untuk mengekalkan perpaduan di antara kaum dan juga meningkatkan lagi kesedaran tentang betapa pentingnya perpaduan di antara kaum di negara kita. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.